Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa khabar anda di luar sana? Diharapkan dan didoakan semoga semuanya sihat belaka insya-Allah dan raikan pagi ini dengan penuh kesyukuran. Betul. Dan kita juga turut meraihkan tetamu yang baru saja sampai, seorang yang ilmunya mungkin boleh kita katakan melaut dengan Memang melaut. mungkin sebab saya nak mengistilahkan sesuai, tapi beliau sudah pasti seorang yang sangat luas pengalamannya dalam bidang penulisan dan turut dipanggil sebagai seorang penyair. Ya. Kalau nama sebenarnya Wan Umar bin Wan Ahmad. Itu dia. Ataupun nama penanya sejak dahulu lagi, saya rasa adakah ni satu-satunya nama yang Pak Umar, Pak Sutong Omar RS, itu nama pena untuk tetamu kita pada pagi ini. Sebelum tu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Bapak, sihat kita? Alhamdulillah. Terima kasih sebab sudi bersama-sama sahabat pendengar IKIM FM pagi ini untuk berkongsikan pengalaman dan inspirasi. Kita ada program yang dibawakan oleh Institut Terjemahan dan Buku Malaysia yang diberi nama Ratib Kalbu, meraihkan Sutong Omar RS melalui Ratib Kalbu. Dan Ratib Kalbu ni dekat tangan saya ni ada buku tau. Buku Ratib Kalbu, kumpulan puisi, ada sufi, tarian karya sufi. Dan Pak Sutong Omar yang sendiri. Hebatnya tentang buku puisi ini adalah berhalaman 499 halaman dan 499 halaman itu adalah satu puisi. Satu. Buku puisi lah. Bukan buku puisi, satu puisi. Satu puisi. Bersambung terus dan terus. Betul ya? Buku berjudul Ratib Kalbu. Ya. Mungkin Pak Sutong Omar boleh kongsikan sendiri bagaimana menghasilkan karya sehebat Ratib Kalbu ni. Sehebat dan setebal ini. Bagaimana ya? Berapa lama masa yang dia menulis tak lama. Paling lama saya ingat mungkin 2 bulan begitu. Yang lama adalah proses. Jadi proses untuk mendapatkan untuk menulis. Sebelum menulis. Inspirasi, bagaimana Bapak mendapat inspirasi untuk dikumpulkan lantas diterjemahkan menjadi? Kita ada satu ayat yang Tuhan turunkan yang kita jarang mengambil tiba dengan sewajarnya. Iqra, baca. Dan dalam baca itu bukan bermakna baca sahaja. Dalam baca itu mengandungi makna menulis. Tapi orang lebih pentingkan pakai tudung daripada baca. Sedangkan ayat baca itu adalah, perintah baca itu adalah perintah yang pertama. Allah wahyukan. Wahyu yang pertama. Jadi banyak orang tidak sedar pentingnya Iqra. Jadi daripada aspirasi dan inspirasi daripada Iqra itu sendiri, maka itulah lahirnya kumpulan puisi Ratib Kalbu. Dan nak tanya pandangan Pak Sutong Omar sendiri. Sekarang zaman moden, masa kini ramai juga anak-anak muda yang turut bergiat aktif dalam bidang syair, bergelar penyair moden. Jadi wujudlah rap. Ada yang mengistilahkan rap ini rhythm and poetry. Maknanya mereka menggunakan bait-bait sajak syair ini dalam bentuk moden, dalam ada rapping, dalam hip hop dan sebagainya. Apa pandangan Pak Umar tentang meluahkan atau ekspresi menerusi syair dalam bentuk memang baiklah, tapi bukan hanya untuk jalan mencari makan. Matlamat dan niat tu kena tengok Ada orang menggunakan pelbagai hal untuk mencari makan. Dan ini tidak jujur. Berkarya perlu kejujuran ya. Penting kejujuran dalam menulis. Bukan saja dalam menulis, dalam kita melakukan apapun. Masya-Allah. Dan Fian kan sebenarnya Pak Sutong sebenarnya lahir tahun 48 dan telah menerima ijazah sarjana muda sastra dalam bidang penulisan kreatif ni masa kita umur setahun. Tahun 82. Betul? Tahun 82. Tahu umur kita berapa di Universiti Melaya pada tahun 1982 dalam bidang penulisan kreatif dan deskriptif. Dan sepanjang ni Pak
Pak Sultan lebih kepada keislaman, ketuhanan dan sebagainya. Jadi bagaimana Pak Sultan melihat perkembangan karya penulisan puisi lah terutama sekali dari sudut ketuhanan dan sebagainya sekarang? Orang selalu melihat bila saya menulis puisi macam ini soal menulis puisi Islam dan sebagainya. Saya tak suka label-label itu. Sebab saya menulis soal kebenaran. Tak timbul soal Islam atau tak Islam, tapi orang nak labelkan sebagai Islam. Alhamdulillah. Jadi antara baik kata atau baik syair Pak Sultan Omar yang sempat saya selak di muka surat 268 ni, jenis perdayaan itu terlalu banyak. Seorang salik sesungguhnya tidak boleh membiarkan dirinya terpedaya serta puas dengan hal yang remeh. Seorang salik mesti mengejar kenyataan dan kepastian, mengabaikan prasangka dan tidak mempedulikan hawa nafsu, melainkan memahami dan mengerti segala sesuatu. Sebab tipuan para syaitan itu banyak, rupa dan bentuknya dan pelbagai pula. Itu memang betul. Kena sungguh-sungguh betul kita nak mencari makna dan makna kehidupan. Berapa lama Pak Sultan sebelum menghasilkan ni? Tadi kata 2 bulan untuk prosesnya saja. Tapi berapa lama saya menulis lebih kurang sebulan atau 2 bulan begitu. Proses melihat. Tapi prosesnya lama. Antara prosesnya sejak saya kecil. Betul ya, lama tu. Dan difahamkan juga ini antara keistimewaan ataupun satu yang istimewa boleh kita dapati Puisi Ratik Kalbu ni Pak Sultan Omar ialah turut diselitkan bibliografi ataupun bacaan utama yang menjadi inspirasi Pak Sultan Omar sendiri. Bagaimana Pak Sultan Omar melihat kepentingan pada merujuk bahan-bahan bacaan utama maka untuk diterjemahkan sebagai syair? Kita memang kena merujuk. Sebab kita tidak mempunyai pengetahuan yang banyak. Terutama sekali ada banyak ayat-ayat Al-Quran. Dan saya merujuk kepada terjemahan yang dibuat oleh Ustaz Islam. Dalam ni banyak diselitkan misalnya yang ayat yang puisi yang pertama saya saya petik daripada surah Al-Alaq. Bacalah, dan Tuhanmu yang paling pemurah dan telah mengajar manusia dengan kalam. Dia yang mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Benar sesungguhnya manusia itu suka melampaui batas, karena ia melihat dirinya berkecukupan. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah kembalimu. Itu saya petik daripada ada banyak petikan ayat Al-Quran dalam ini kan, sebab itu saya sandarkan seluruh tulisan ini. Dan tadi baru nak minta kalau boleh Pak Sultan baca kan tu. Pak Sultan baca dah. Bahagian. Terima kasih banyak. Tapi Pak Sultan Omar sendiri tidak akan menyampaikan ataupun mempersembahkan syair beliau pada hari majlis ini berlangsung esok pada 20 hari bulan, kerana difahamkan sahabat-sahabat yang turut aktif dalam bidang sastra, puisi dan syair akan membuat satu persembahan istimewa untuk meraihkan dan menghargai serta lambang apresiasi pada seorang penyair tersohor negara ini. Esok satu program yang akan dibawakan oleh Institut Terjemahan dan Buku Negara. Ya, dan kita akan sambung lagi tentang itu. Banyak lagi saya nak tanya pada acara ini diambil inisiatif boleh ilhamkan mungkin oleh UA. UA Syahri ya. Dia yang susun semuanya. Mana Pak Sultan Omar sendiri tak tahu apa yang akan berlaku esok. Dia cuma memberitahu saya. Dia minta kebenaran dan dia minta kebenaran daripada CEO ITBM. Saya kata okey, teruskan. So dia susun semuanya. Dia pilih siapa yang nak baca dan bagaimana cara mempersembahkan. Ya, sangat menarik. Nanti kita akan sambung lagi. Kita akan berdiri rehat seketika dari puisi kepada puisi, insya-Allah, untuk anda yang gemar puisi. Sebentar saja kita akan sambung. InsyaAllah terus bersama kami di Warna Pagi IKIM FM. Pilihan pertama anda.
Semoga bertemu berpisah kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah pun 9.44 minit pagi bertemankan Yati dan juga Pian dan juga tetamu kita pagi ini. Alhamdulillah kita dipertemukan dengan penulis yang hebat ya. Encik Stun Omar RS, penulis Ratib Kalbu, Yep, yang mana akan dipentaskannya. Betul, dipentaskan esok menerusi program dan majlis yang dinamakan Meraihkan Sutong Omar RS melalui Ratib Kalbu merupakan kumpulan puisi, satu karya yang berhalaman 499 muka surat semuanya. Dan seperti yang Pak Sutong Omar sebutkan awal tadi, inspirasi diperoleh daripada kalamullah, ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, dan banyak sekali bahan rujukan, bacaan utama yang dirujuk untuk menghasilkan kumpulan puisi sebegini. Ya, dan bila tentang tu kan mungkinlah Pak Sultan boleh ceritakan juga betapa pentingnya, apa pentingnya bila nak membuat ataupun yalah anak-anak muda sekarang pun dengan bahan bacaan yang pelbagai. Jadi bagaimana pentingnya memilih bahan bacaan itu. Menyaring dan memilih. Memilih bahan bacaan penting, tetapi yang lebih penting daripada itu adalah definisi. Misalnya definisi puisi sekarang. Sama ada kita menggunakan definisi barat atau definisi yang lahir daripada karya kita sendiri. Menulis karya panjang begini, sebuah puisi panjang begini, sebenarnya bukan suatu benda yang baru dalam tradisi persuratan Melayu. Sebab kalau kita melihat Sayyid Zubaidah begitu panjang, Sayyid Yatin Nestapa panjang. Kenapa kita tidak kembali kepada tradisi yang kita telah hidup sebelum itu kan, dan kita masuk ke dalam dunia penulisan dengan tidak memahami makna atau definisi sebenar yang kita tulis. Kita lupa kepada definisi. Ini masalah besar yang kita hadapi, yang penulis muda patut hadapi. Masalah definisi mana yang diikut? Definisi dari barat atau definisi dari dunia Islam atau definisi dari tradisi Melayu? Ke Pak Sultan ada rahsia bila kata penulisan? Sebab kadang-kadang bila kata nak menulis puisi, untuk mendapatkan satu muka surat puisi pun kita perlu pada memegang pada tajuknya. Itu soal disiplin saja. Disiplin sahaja ya. Maknanya memang sungguhlah disiplin saja. Bagaimana kita melihat sesuatu masalah, dan bagaimana seperti yang saya sebut awal-awal tadi kan, bagaimana kita mentafsirkan Iqra, baca, bukan sekadar baca. Dia dalam makna baca itu mengandungi makna menulis juga. Untuk mendapatkan ilmu, yang menggali ilmu yang luas di dalam kehidupan kita. Pak Omar, bagaimana pula pandangan Pak Sultan Omar berkaitan dengan tanggungjawab kita bila mana kita menterjemahkan ataupun meletakkan definisi dan mengartikan ayat-ayat Quran ni? Kita rasa kena soal yang paling penting sekali adalah soal kebenaran. Sekarang orang jarang bercakap soal kebenaran. Betul, Pak. Dan tidak ada kebenaran mutlak selain daripada Al-Quran. Dan kita nak balik juga pada program yang bakal berlangsung esok ini, 20 Januari 2015. Untuk anda yang berkelapangan, kita jemput anda semua ramai-ramai untuk ke lokasi kita untuk majlis meraihkan Pak Sultan Omar RS melalui Ratib Kalbu esok hari Selasa 8.30 malam di Dewan Wisma ITBM Wang Semaju, Kuala Lumpur. Dekat saja insya-Allah. 8.30 malam ya. Betul. Dan difahamkan akan dikoreografikan oleh Yui Haji Syahri sendiri. Jadi mungkin apa pandangan Pak Sultan sendiri mengenai usaha Yui Syahri ini ya, dalam nak menghidupkan Ratib Kalbu dengan cara yang tersendiri. Apabila penulis selesai menulis, terpulang kepada masyarakat untuk menterjemahkan kepada apa bentuk sekalipun, untuk membuat persembahan bagaimana yang dia suka. Dan difahamkan esok juga Yui Haji Syahri akan turut menampilkan sahabat-sahabat, barisan artis dan selebriti, antaranya Sabri Yunus, lepas tu ada Sofia Jane juga ya.
Dinsman juga akan turut tampil. Bagaimana bentuk persembahan mereka, saya rasa Pak Sultan Omar sendiri nanti. Saya pun belum tahu. Jadi itulah antara langkah usaha untuk meraihkan penulis dan penyair tersohor tanah air ini menerusi ataupun melalui kumpulan puisi Ratib Kalbu. Apa pandangan pula Pak Sultan Omar berkaitan dengan satu kecenderungan saat ini yang suka, macam contoh kita ada banyak novel-novel yang diterjemahkan jadi drama, diadaptasi menjadi drama ataupun filem pula. Pandangan Pak Omar sendiri. Memang itu satu usaha yang baik kan. Tetapi novel yang dipilih hendaklah novel yang novel. Bukan buku cerita ya. Sekarang ada banyak buku cerita di kedai. Dan buku cerita ini bukan novel, ini cuma buku cerita saja. Yang tidak mengandungi nilai seni langsung. So bagus memfilmkan novel, tapi novel yang baik, bukan buku cerita. Dan pertama kali UA Azri menyatakan hasrat untuk mengkoreografikan ataupun mengadaptasikan puisi hasil tulisan Pak Sutun. Apa perasaan Pak Sutun ketika itu? Saya biasa saja. UA kawan baik saya. Kan. Dan baca puisi ini bagi saya bukan suatu benda yang baru. Saya telah buat baca puisi, majlis baca puisi saya telah berlangsung selama 16 tahun di Rumah Pena. Itu saya yang buat. Jadi kali ini orang lain teman-teman Pak Sultan Omar sendiri berkumpul untuk mempersembahkan sesuatu yang istimewa pastinya, dibawakan dengan kerjasama Institut Terjemahan dan Buku Malaysia, penganjurnya, dengan kerjasama Tanah Licin, pimpinan Uwe Syari dan juga Morni Art Gallery ya, sebagai rakan kerjasama untuk majlis esok meraihkan Sultan Omar RS melalui Ratib Kalbu. Maaf Pak Sultan Omar kalau boleh tanya, RS itu untuk apa? Itu rahsia saya. Oh no. RS rahsia. Rahsia saya. RS ya. Oh no. Tapi ada sesuatu yang lebih dirahsiakan di balik RS. Di balik rahsia saya pun tak tahu rahsia saya. Ya Allah. Ya. Kalau dah tahu bukan rahsia lagi kan. Okey. Itu seni. Halus tak? Halus dan nilai. Satu seni yang dirahsiakan hanya pemiliknya mungkin tahu, dan Allah jauh lebih mengetahui insya-Allah. Satu lagi, mana dapat kata nama Sutun tu? Sultan Omar. Sultan Omar. Banyak orang suka bertanya soalan tu. Dan saya tak suka ulangi soalan. Dan saya tak suka menjawab. Sebab tak ada mana apa-apa. Tapi nama pena ya. Nama pena yang digunakan. Dan saya percaya nama pena tersebut sangat mudah dan sangat lekat diingatan. Mudah untuk diingati. InsyaAllah. Jadi untuk anda juga yang ingin turut serta dalam majlis ataupun program yang bakal berlangsung esok, boleh juga hubungi sahabat-sahabat kita di ITBM untuk mendapatkan info lanjut, ataupun pergi saja ke laman itbm.com.my. Boleh saya kongsikan nombor personal ni. Hubungi Nur Zaiti Abu Talib di talian 019-390-6349 ataupun Sarimah Syarif di talian 019-300-9205 ataupun email sarima@itbm.com.my. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang mengambil inisiatif melangsungkan majlis ini. InsyaAllah. Kita doakan semoga semuanya berjalan lancar esok Pak Sultan Omar ya. Selamat menyaksikan jugalah pada Pak Sultan Omar, sebab dia dah tak tahu apa yang akan dipentaskan nanti ya. Subhanallah. Satu kejutan mungkin. Tapi yang penting itu satu apresiasi dan penghargaan untuk penulis dan penyair tersohor negara ini, dan kita terus doakan pada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon dipanjangkan usia, dikurniakan kekuatan, kesihatan untuk Pak Sultan Omar terus berkarya insya-Allah ya, dan jadi inspirasi untuk anak-anak muda khususnya. Untuk menaikkan lagi nama Islam dan ketuhanan itu sendiri. Subhanallah. Walaupun saya tak sengaja tak memikirkan tentang itu pun sebenarnya di awalnya tu. Subhanallah. Terima kasih banyak Pak Sultan Omar. Ya, dan kalau nak jumpa esok antara barisan selebriti yang bakal tampil terus serta ialah Uwe Haji Syari, kita ada Sofia Jane, Balisa Saila, Muhammad Khair, Sabri Yunus, Seri Malina, Murni Hashim, Rebecca Ilham, kita ada Sani Sudin, Rahim Din Zahari, Rosnan Rahman. Nama yang kenal nama-nama tersebut kalau disebutkan. Jo Ghazali. Yang penting daripada nama-nama itu adalah
dari pelbagai bidang. Yang berbeza. Ada engineer, Ada CEO, ada CEO, ada pelukis, penyanyi, Ya, penari makyung pun ada. orang filem. Jadi macam-macam. Akan diaspirasikan Profession. dengan kerjaya mereka juga kot mungkin. InsyaAllah kita saksikan esok untuk majlis ataupun program kita meraihkan Sultan Omar RS melalui Ratib Kalbu bertempat di Dewan Wisma ITBM Wang Semaju Kuala Lumpur seawal jam 8.30 malam. Ya, datang ramai-ramai. Masuk percuma? InsyaAllah Masuk masuk percuma. percuma. Datang ramai-ramai dan terima kasih banyak-banyak kita ucapkan pada Pak Sultan Omar RS atas perkongsian pagi ini. Jumpa lagi insyaAllah. Semoga berjaya semuanya insyaAllah Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah kita dah kongsikan seronok bila betul biasa orang kata kalau berjumpa dengan penulis penyair tersohor ni bukan mudah untuk korek rahsia mereka. Dan yang paling penting kan bila bersama dengan orang yang hebat kita akan rasa hebat. Akan dapat rasa ketempias rasa tu pun subhanallah hebat. Dan tadi bila kata Pak Sultan kata mendapat ilham daripada Iqra itu juga turunnya awalnya di Gua Hira. Gua Hira itu pun bermaksud dengan kajian. Betapalah bila kita membaca terus perlu ada pengkajian dan penelitian. Subhanallah. Terima kasih banyak. Dan nampaknya kita pun sampai ke penghujung-hujung ni. Pian untuk Warna Pagi dari jam 6 pagi tadi kami bersama dengan anda dan sampai pukul 10 ni juga masanya untuk kami melaburkan tirai. Apapun teruskan kesetiaan anda bersama sahabat-sahabat penyampai yang lain menerusi slot dan segmen yang kita terusan bawakan di IKIM FM. Ya, salah silap ampun dan maaf daripada kami. InsyaAllah esok kita akan bertemu lagi. Betul. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.